Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita pada kali yang kedua lah setelah daripada kita terjemuh tuai kita Jauharul Maknun. Tu iaitu kita terjemuh tuai kita Jauharul Maknun ataupun Jauharil Maknun. Kita terjemuh dah. Kita terjemuh dah. Dia tu siapa kok mana? Insya-Allah kita nak masuklah hari ni sedikit daripada syarah kita terhadap mate. Kita nak ngaji mate dulu. Kita nak ngaji mate dulu di dalam kitab Jauharil Maknun ini. Jadi insya-Allah mulalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada ilmu balaghah, iaitu kita nak bacanya mate Jauharil Maknun fi sadafi thalathati funun. Makna kata pada mutiara tiga ilmu. Tiga ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Jadi perkara yang telah maklumlah bahawasanya ini ilmu ni dekat-dekat orang kita ni nak buat belakang ni terhadap ini ilmu pada masa kita duduk ni. Sedangkan dia ni ilmu yang kita nak mengaji ni ia sakut seperti penting sakut dengan ilmu, sakut paut dengan syariat kita, iaitu apa? Iaitu ilmu tafsir Quran. Nak tafsir Quran tak terkaya daripada ini ilmu. Bahkan hadis Nabi SAW pun dia itu ada sakut paut rapat dengan apa? Dengan ini ilmu. Kerana Quran kalamullah Ta'ala tu bahasa Arab. Juga kalam Nabi SAW adalah kalam Arab. Maka kalam Arab ni Quran terutamanya iaitu setinggi-tinggi darajat mukjizat. Sehingga Quran ada depan kita ni kali Allah Ta'ala ni tidak ada banding tingginya darajah dia daripada darajah al-i'jaz. I'jaz ni makna kata perkara yang jadi mukjizat. Yang dengan Quran ni lah Nabi SAW walaupun telah wafat, tetapi mukjizat Nabi adalah Quran bersama dengan orang Islam sehingga hari kiamat. Dengan itu, sebabnya para ulama al-balaghah sendiri, dia kata perkataan ini, perkataan Arab lah terutama, ada darajat dia. Ada hak tinggi, ada pertengahan, ada hak bawah. Dan setinggi-tinggi darajat kalam Arabi ni ataupun kalam balaghah ni. Kalam balaghah ni hak setinggi-tinggi sekali iaitu kalamullah azza wajal. Dan diiringi setinggi-tinggi kalam iaitu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun nabi itu adalah makhluk bagi Allah Jalla wa ala. Kalau gitu, apabila kita tahu dah kata ilmu ni makna Quran
ataupun hadis Nabi SAW, dia bercakap dengan lugah Arabiyah, dan lugah Arabiyah Nabi kita cakap, dan Allah Ta'ala menurunkan akan Al-Quran, adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi supaya Nabi itu mencabarkan dengan Al-Quranul Karim akan mereka yang ahli balaghah ada zaman Nabi SAW. Suruh mereka itu bawa datang dengan seayat, dengan satu surah, dengan umpama Quran, mereka itu tak kuasa nak bawa datang. Ini menunjuk kata Quran kita ni makam dia setinggi-tinggi darajat al-balaghah, sehingga orang balaghah sendiri tak kuasa nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Ini keterangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terang di dalam Al-Quranul Karim. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Kulla in ijtama'atil ins wal jins, kata olehmu ya Rasulullah, jikalau jin dan manusia itu berhimpun sekali, pakat dua pihak ni, jin dan manusia, ala ayyatu bimithli hadzal Quran, pakat kerana untuk apa? Untuk nak bawa datang seumpama Quran, bukan Quran, nak wajib standing dengan kalam Allah Jalla wa Ala. La ya'tuna bimithli, Tuhan kata nyata dan terang mereka itu tak kuasa nak bawa datang. Walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira, sekalipun setengah di atas setengah tu tolong bantu gi mari, pun tak kuasa juga nak waris seumpama Al-Quranul Karim. Ada kenapa? Kerana Quran ini dia tu darajat dia setinggi-tinggi darajat balaghah. Dan dia ni bukan daripada kalam al-bashar, bukan kalam perkataan makhluk, bukan. Walaupun Walid ibn al-Mughirah nak kata in hadza illa qaulul bashar, sekalipun nak kata lagu tu pun tak. Kenapa? Kerana Walid ibn al-Mughirah sendiri pun tak kuasa nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Nampak tak? Kerana ini adalah kalam Allah Jalla wa Ala. Dia wari kalam dia ni setinggi-tinggi darajat balaghah, dan suruh Nabi SAW mencabarkan orang yang reti balaghah sendiri daripada Quraisy itu bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Mereka itu lemah. Lemah ini lemah pada asal, tak kuasa mereka itu nak bawa datang. Ini pegangnya kita sebagai orang sunnah. Kata Quran ini manusia tak kuasa nak bawa datang. Tak seumpama pegangnya Mu'tazilah, dia kata manusia asal tu kuasa, tetapi Tuhan paling daripada manusia itu tak sewi bawa datang. Pada asal dia kuasa. Orang panggil bisirfah. Tak, bukan lagu tu. Sebab itulah katanya Syekh Safarini rahimahullahu ta'ala, dia kata walaysa fi tawqil wara min aslihi, bukanlah nak bawa datang Quran ini termasuk daripada kuasa manusia pada asal. Bukan makna manusia itu asal kuasa, tetapi Tuhan paling daripada manusia itu, tolak daripada manusia itu, sepak daripada manusia itu, tak saya nak bawa tak sewi bawa datang seumpama Quran. Sebagai Mu'tazilah kata dak, ay yastati'u suratan limithlihi, bahawa mereka itu manusialah nak bawa mari satu surah seumpama Al-Quranul Karim. Tak sama sekali. Laisa fi tawqil wara
fi min aslihi. Bukan daripada kuasa hak manusia daripada asal dah. Mana manusia ni tak kuasa nak bawa datang Al-Quranul Karim semenjak asal lagi. Bukan mana dia kuasa, tapi Tuhan sepak daripada dia. Itu bukan. Itu tak? Baik. Kalau gitu, tubiknya natijah kata, asal mereka itu lemah. Daripada nak bawa datang satu ayat seumpama Al-Quran. Walaupun mereka itu adalah seteru yang paling seteru lah. Seteru yang besar sekali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikir Nabi. Kikir gigi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak bawa umpama kali hak Nabi bawa daripada Allah Ta'ala, mari tak boleh nak kuat. Tak boleh. Tak kuasa. Tak kuasa. Baik. Sedangkan mereka itu siapa? Sedangkan mereka itu tuai ampunnya lah kita kecek. Tuai luruk. Tuai, orang panggil kata, tuai bagi ilmu balaghah. Tuai sebenarnya kata, orang duk mehir dalam masalah ilmu tu. Bukan mana tuai sini. Nampak tak? Tuai bagi itu ilmu. Dia duk mehir dengan itu ilmu. Sekali pun lagu tu. Wah, dia ni mehir dengan ilmu balaghah, mehir dengan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badik, mehir sekali. Tapi sekali pun begitu, tak kuasa juga nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana Quran ini dia itu sampai darajat dia setinggi-tinggi darajat al-balaghah. Mana walaupun manusia nak hebat secara mana, tak sampai pada setinggi-tinggi darajat. Kerana apa? Nak adu lagu mana ini? Kalam Allahu Jalla wa'ala. Kalau gitu kita faham dah kata gapo Quran, gaponya ilmu balaghah dengan cara umum-umum luah-luah gitu. Nah, waponya kita kena duk mari ambil penting dengan ini ilmu ni sebab gapo? Sebab tu. Tu. Maka melazimilah daripada kita sebut tadi itu bagi mereka yang nak tilik cara terhadap kitab Allahu Jalla wa'ala ataupun terhadap sabdaan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dia kena ada ilmu ini, iaitu hak tengah tu. Hak lapis bawah, hak ada tengah tu. Nah, dia naik sampai tengah tu. Tu naik sampai setengah. Supaya apa? Kena dak jadi gitu. Supaya nak kita tu faham akan maksud hak Tuhan raya hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kecek. Tu dia. Tu dah. Itulah ulama dia nas mari kata ahli ilmu ni, ulama-ulama kita tu dia duk turunkan warinya perkataan wari hukum lah. Katakanlah bahwasanya orang nak kecek tentang tafsir Quran ataupun nak mari syarah hadis ataupun dia itu nak mari cara masalah fiqh, pasti dia itu kena reti tentang lugah Arabiah. Dan setengah daripada lugah Arabiah iaitu ilmu bayan dan ilmu ma'ani. Nah, dan ilmu badi' hak masuk di dalam golongan ilmu balaghah. Diitlakkan terkadang disebut ilmu balaghah dikandaki ilmu bayan. Sebut ilmu balaghah dikandaki ilmu ma'ani dan ilmu badi' masa umpama tu. Ini adalah tiga ilmu pada asalnya dia tu ilmu berlain ni. Pada asal tu dia ilmu berlain ni. Akan tetapi dia ada kaitan yang rapat di antara tiga ilmu tu, maka ulama menghimpunkan tiga ilmu tak bawah ilmu balaghah belaka. Jadi tak jadi kecek jadi banyak. Nak ngaji ilmu balaghah tiga-tiga ilmu dak beri pun situ belaka dah. Maka himpun lagu ni adalah himpun yang bagus, yang baik, supaya nak mensampaikan kepada matlamat yang kita sebagai pelajar duk cari-cari. Tu dia. Baik.
setengah daripada mata yang orang mutaakhirin ni lah, mana kata orang hak belakang-belakang ni banyak ke duk ambil penting, cebok ambil ilmu, duk mengaji, duk belajar. Nah, iaitu kena kepada mata Jauharil Maknun hak kita nak mengaji inilah. Tu. Kerana asal mu'tamad di atasnya di sisi mutaakhirin ni belum daripada ni, iaitu kitab talkhis bagi Qazwini. Kitab talkhis bagi Qazwini. Dan kitab talkhis tu katanya ulama sebagai kitab yang direngkaskan di dalamnya, iaitu kitab As-Sakaki, kitab Miftah al-Ulum. Kitab Miftah al-Ulum. Tu kitab Miftah al-Ulum. Ada beberapa ilmu lah dalam tu. Ada ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu istiqaq, ilmu arud dan lain-lain lagi. Tu dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi. Baik. Jadi kita tak ada nak kecek jadi panjang lah situ. Jadi tak ada kita nak kecek jadi panjang, jadi kata tubik daripada maksud tu. Tetapi kita nak royak dengan cara kata tata belakang berjalan ni, hak orang nak wipahannya akan ilmu ni ya jalan lagi kok mana. Maka tiliknya Qazwini kepada satu juzuk yang sakut paut dengan ilmu balaghah tu dia tu lah, makna kata dia Qazwini tu merengkaskan akan kitab hak Sakaki ni lah. Sakaki kitab Miftah al-Ulum tu menamakan dengan kitab talkhis. Dengan kitab talkhis. Maka di sana ada orang menazirkan, buat nazir, tentang kitab hak talkhis hak Qazwini tu, dan setengah mensyarah, sehingga jadikan akan kitab kitab talkhis tadi itu bagi Qazwini sebagai umdah, sebagai asas di sisi orang mutaakhirin. Di sisi orang mutaakhirin. Di sisi orang mutaakhirin makna kata duk gatos sini belako lah. Duk gatos sini belako. Tu dia. Baik. Dengan sebab itu, apabila kita tahu dah gitu, jadi perkara yang kita nak jadi tahu pula di sini ni, iaitu gapo? Yakni kitab hak kita nak ngaji ni sakut paut dengan kitab ilmu balaghah. Kitab sakut paut dengan kitab ilmu balaghah. Sebab itulah sayugianya bagi orang yang tahu dah kata kitab Jauharil Maknun ini sebagai nazar lah. Bagi orang yang ada hemah tinggi itu tu, eloknya kita hafal lah. Boleh mata, boleh baik sebek 2 baik sehari tu. Bagi orang ngaji terutama, kena taruh juga dalam dada setelah daripada kita ngapal Quran lah. Kita nak ngapal Quran dulu, kemudian kita iringi dengan mata-mata hak ulama kita ni. Tu mata hak ulama-ulama kita ni. Baik. Dan padangnya setengah-setengah daripada ulama kita ni dia kata kena hafal kitab manzumat ini, seumpama kitab Jauharil Maknun, dan dia itu terutamanya dikira kata dia ni adalah dalam kitab ni ia nak oyak kepada kita kata apabila kita tu hafal serta kita tu belajar akan isi kandungnya, ia lebih lekat di dalam otak kita, dalam dada kita, dan mudah lagi kita nak faham, mudah lagi kita tu nak ambilnya ilmu yang kita belajar mari guna di dalam hidup harian kita sungguh. Tu mari guna dalam hidup harian kita sungguh. Tu maka kitab yang sakut paut dengan kita nak ngaji ni katanya para ulama, apabila kita telah mengaji dah kita telah mengaji dah, kita telah faham dah,
lagi kita akan masuklah ni sebagai kita nak buat kesimpulan mula-mula sebagai muqaddimah, yakni hendaklah kita tu mutalaah kitab-kitab sakut paut dengan tafsir Quran yang dia itu beri kepentingan balik mana? Balik tafsir Quran yang ia beri kepentingan balik ilmu balaghah. Seumpama kitab Ruhul Ma'ani bagi Imam Al-Alusi. Bagi Imam Al-Alusi ni dia ada di dalam tu orang panggil kata ilmu balaghah yang sakut paut dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada di lain. Keistimewaan tu. Keistimewaan. Juga kitab Kasyaf bagi Zamakhsyari, bagi mereka yang layak dan patut dan pandai boleh nak ambil ilmu daripada kitab tu. Kitab tu asal dia tu berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Kasyaf ni tu Zamakhsyari tu. Akan tetapi bagi orang hak pandai, orang hak erti, orang hak bijak, orang hak ada dah qawaid ahli sunnati wal jamaah, akidah salaf dia tu nyata terang molek dah, dia boleh tilik, boleh tengok. Maka setelah daripada dia boleh tilik tengok ni, dia ambil ilmu hak duk ngaji ilmu balaghah ni dah. Mari kita tengok gi suluh di dalam kitab-kitab umpama hak kita telah sebut tadi. Kita telah sebut tadi. Baik. Kemudian dia kata pula, setelah daripada dia duk royak mari tu, marilah kita tengok sedikit perkataan Imam Al-Akhdari. Perkataan Imam Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama bagi Allah yang amat pengasih, yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Tu. Mana semua ulama-ulama ia mulakan tulisan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu orang panggil perkara yang mustahab sinai, yang ulama hak duk tulis buku, tulis kitab, orang panggil kata dia gunakan akan cara ni. Tu. Maka kita tak saya tinggal lah. Tiap-tiap kali kalau kita nak keberkatan di dalam ilmu, hendaklah kita carakan Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kitab. Tak sah kita jemu, tak sah kita jadi gapo orang panggil, tak sah jadi malah lah. Tak sah jadi malah. Wak supaya kita makan. Makan selepas pada tu ya lapan, makan pula. Kenapa? Bahasa dia ilmu ni lagu tu kita bahas sining dalam kitab ning, ya sekadar ning. Dia bahas dalam kitab lain, dalam bahas hak lain pula, pembahasan hak lain pula, ya boleh ilmu baru pula. Ya gitu. Tu hati orang yang nak jaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Taala wikan dia tu sebagai warasatul anbiya. Pangkat dia tu sebagai warasatul anbiya, ia akan tak jemu sama sekali. Ada pun orang hak yang Allah Subhanahu wa taala tak kandak dengan sebab dia tak ada nak. Tu tak ada arah. Kita tak boleh nak gi dakwah gapo dengan dia. Nampak je tak? Tak boleh kita nak gi dakwah gapo dengan dia. Baik. Dia kata telah mulanya Imam Sabuni Imam Al-Akhdari rahimahullah taala, bahawasanya dia bukakan kitab dia ni dengan bismillah pada muqaddimah syi'i. Kerana kita ada ayat tu kitab nazim, mana kitab syi'i lah. Di atas pendapat yang sahih, boleh kita mulakan kitab kita walaupun syi'i pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Haruf. Tu dia. Faham tu tak? Dan seumpama pada ini kitab ni yang dia itu duk mai carakan walaupun tulis dengan cara nazar, tulis dengan cara syi'i, akan tetapi ilmu ni duk cara masalah ilmu sakut paut dengan hukum syarak. Maka lagu ni orang panggil harus dengan cara ijmu' ulama. Tidak ada khilaf di makian itu. Tidak ada khilaf di makian itu.
Dan sebab apa boleh sebut lagu ni? Kerana di sana ada ulama kata tak boleh kita nak mulakan permulaan syair tu, mulakan kitab syair tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama tahu kata syair hak tak boleh nak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu syair sakut paut dengan ilmu, tak sakut paut dengan agama, ataupun syair-syair yang nak gila betina ke apa nama tu, hak tu tak harus. Hak tu tak harus. Ada pun ilmu umpama ni walaupun dia syair tapi dia main cara masalah hukum syarak, boleh tak ada gapo. Nah, ilmu syarak ni kecil mudah-mudah. Jadi ulama ni, ulama Islam kita ni ya mulakan kitab dia tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu ada tarik ke beberapa tarik ke. Sebab boleh nak mulakan Bismillahirrahmanirrahim ni, kitab dia atau permulaan belajar dia ni, mengajar dia, ya ada sebab. Yang pertama, dia nak ikut akan kitab Al-Quran Al-Karim. Kerana dalam Quran apabila kita buka, mula-mula sekali jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Tak gitu kan? Surah Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim. Tu mula-mula sekali. Dalam bahasa Arab panggil At-Ta'assi bil Kitabil Aziz. Tu mula-mula. Ni bagi orang duk mengaji tu, tanda taruh lah. Nah, kita nak, walaupun nak baca mata saja apa, ambil lah. Dobit-dobit syarah-syarah ni, yang kita nak syarah ni. Ambil ambil pergi guna, ambil pergi pakai. Sebab tu mengaji yang kena ada buk. Nak ada kalah. Bukan mengaji ni nak buat ulit tidur. Lepas tu kau tak tidur lagu mana? Lagu. Lepas tu menasik. Tapi apa bolehnya? Gapo hak boleh? Dah jahil-jahil situ. Nah, tak erti situ. Nampak? Ngaji tak naik kelas situ lah. Nah, walaupun dia nak kata ngaji habis tak habis, ngaji hak boleh tak boleh. Tu apa yang kata tak kena duk kecek banyak pula siapa nak tipu orang lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Mana ngaji ni kena ada halih semua. Ngaji Quran ni takkan nak mengaji juzuk 30 semata. Nak mengaji juga juzuk pertama Baqarah, masuk Al-Imran, masuk An-Nisa, ngaji lagu tu. Lepas tu habis dah. Juz 30. Ulai klik semula. Tu pak nak kata mengaji. Nampak tu? Ada apa orang dah uatnya cara mengaji ni 4 tahun, 2 tahun, 8 tahun. Hak tu panggil muqarrar. Nah, tak reti bab muqarrar, gak tak nak jadi guru lah. Pak kita anak murid juga tak kena ada ambil orang umpama tu jadi guru. Sebab bawa cara mikir mundur belaka tu lah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Yang pertama, kita kata kena ada buk. Yang kedua, kena ada kalah. Yang ketiga, reti di dalam majlis tu. Hak tu guru dok mengajar tu reti situ selalu. Tu mana orang cidik. Nak tahu tak kita cidik tak cidik, hasil tu lah kita boleh nak ukurnya. Yang kedua, iaitu ikut akan Nabi SAW pada perwaktan dia. Nabi ni apabila kita baca adalah sejarah, dia nak tulis kertas gapa-gapa dakwah dia nak seru, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim dulu di awal pala kitab perisalah dia. Maka kita nak ambil daripada itulah. Ambil daripada perwaktan Nabi SAW itulah kita nak tiru ambil. Tu yang pertama nak tiru Quran. Yang kedua nak tiru akan perwaktan Nabi SAW yang ikrar di atas tu. Yang ketiga kerana kita nak junjung. Nak junjungkan akan sabdaan Nabi SAW. Walaupun hadis ni hadis yang ada di dalam sanad dia perbincangan pertikai oleh para ulama hadis terhadap ini hadis. Akan tetapi kita nak masuk dalam bab at-targhib. Nah, bab at-targhib sebab dia duduk di bawah apa? Di bawah Al-Quran, di bawah hadis yang sabit daripada Nabi SAW. Mana? Bunyi kata, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa fi riwayatin aqta'u wa fi riwayatin ajzamu. Makna kata tiap-tiap urusan yang penting, yang adanya kepentingan tu tidak dimulakan di dalam pada urusan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim,
maka dia itu abtar, aqta, ajzam. Semua tadi tu ulama beri makna kata tidak ada keberkatan yang banyak, walaupun ada sikit tapi tak ada banyak. Nah, jadi kudung lah. Nah, jadi tak ada apa yang kata tidak adanya perkara yang nak jadi berasa orang nak tengok, nak baca, nak ambil perhati, nak tak ada muka tu. Tak ada muka tu. Baik. Yang keempat, sebab apa ulama mulakan tulisan dia, pengajian dia, mengajar dia dengan bismillah? Kerana tabarruk. Kerana nak mengambil berkat dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk boleh. Tapi tabarruk yang umpama ni apa panggil tabarruk yang disyarak mari. Kalimah tabarruk mana kata kita mengambil berkat. Boleh tak mengambil berkat dalam Islam kita? Boleh. Akan tetapi berkat hak mana? Berkat yang disyarak mari dalam agama kita. Dan berkat hak tadi syarak mari dalam agama kita, umpama kita pergi sapu kubur. Nah, pergi dekat kubur, kamar dia sapuh dengan tangan petak tubuh. Sapuh dengan tangan petak tubuh. Dia tanya tu, "Wah, apa lagu ni?" Nak mengambil berkat. Lagu ni tak kena. Pia kata tak kena. Imam Ghazali kata tak kena. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Nawawi kata tak kena dalam kitab Majmu'. Syarah bagi Muhazzab. Dia kata ini adalah PA perangai orang Yahud dan Nasara. Kita ni sebagai orang Islam tak boleh kita nak ambil PA perangai mereka mari pakai. Nampak je tak? Tu dia. Ni perkara yang nak bagi kita jelas. Tabarruk lah. Tetapi bahagian mana? Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Tafsir lah. Sikit tempat lain ada tafsir boleh. Buat apa sini kita buat tafsir nak tafsirnya? Nampak je tak? Tu dia. Habis situ. Baik. Kalau gitu, empat perkara tadi itu menjadi oleh para ulama membukakan. Makna kata dia tulis di awal kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Maka di dalam pepatah Bismillahirrahmanirrahim ni, ia adalah kalimah-kalimah yang kita nak cara. Ada kalimah-kalimah yang nak cara. Nah, katanya para ulama yang kata Bismillahirrahmanirrahim tu mengandungi di atas beberapa mufradat yang ada di dalam kalimah-kalimah kita nak cara. Ada ada lafaz ism, ada lafaz jalalah Allah, ada lafaz ar-Rahman, ada lafaz ar-Rahim. Tak itu kah? Maka orang ngaji ni dia kena gisoso lah. Kena gisoso. Awak apa? Bahasa dia dah orang ngaji ni kena naik ngaji tahap 1 dulu. Kamar dia baru naik tahap 2. Lepas tu tahap 3, tahap 4. Situ faham kan? Apa sini? Apa tak faham? Benda tu lah ya. Dia ada buat jadi pening lah sangat. Benda tak ada. Tak ada kata kita kena duk mikir jadi berat kan? Nampak tu dah? Tu gitu kan. Yang mana kata lambat. Bahasa dia orang kita tubik mari tangan besar selalu. Nah, hendak cara, hendak tengok, hendak gatu lah goning, nak boleh besar seorang tu bukan sehari dua. Hatunya boleh faham molek sini tak boleh nak faham. Nah, banyak-banyak orang cara mikir kata negeri tu dia kata lambat mengajilah ni. Nampak tu tak? Baru nak ke apanya? Kata negeri wahca tu. Tu tak apa, derah sikit. Derah berapa nama dia tak tahulah lah tu. Nah, kita terus pakailah cara-cara mikir nak kata negeri tu. Ugi dunia, ugi akhirat daka tu. Asal kita mai bina diri kita jadi molek, jadi reti. Nah, duk dalam masyarakat, duk dengan kerajaan, jadi hebat, jadi berapa, hak tu hak molek. Nah, cara mikir nak kata negeri duk mana pun tak maju. Nampak tu tak? Tu dia tak sedap makanlah benda-benda lagu tu buai-buai tubik daripada otak kita. Tak ada pedah sikit pun. Tak ada pedah bagi diri, tak ada pedah bagi agama. Tak ada pedah bagi gabasa lagi. Bagi orang hadap tepi-tepi kita. Tak ada pedah. Nah, kita mari bina diri kita jadi molek. Baik. Katanya para ulama, dia kata, Bismi tu, orang panggil, ba tu orang panggil, harf. Harah ja. Kama dia lepas daripada harah ja tu, orang panggil isim. Pasti kena isim. Orang panggil isim apa? Isim majrur dengan sebab harah tu lah. Dengan sebab harah ba tadi tu.
Bismi. Nak baca gitu. Bismi. Maka dia kata pasti kita itu kena apabila harah jan ini, ia pasti kena ada tempat nak gantung lah. Ya moga harah-harah ni perkara yang tak boleh nak ada dengan sendiri, bahkan yang kena gantung dia orang. Faham tu? Makna ia tak rak. Ia bukan supaya isim fi'il. Isim fi'il tu ia ada diri dia tu, ia boleh jalan atas kaki dia sendiri. Ada harah ni supaya tukar lah. Kalau orang tak pegang di tangan, jatuh atas tanah gitu lah. Ya seolah gitu nak misal. Nampak tu dah, ada pun isim fi'il ni seolah kaki dua belah tu jalan lagi kerana ia ada rai pergi ya. Ada pun tukar ni yang kena orang duk kena gantung, orang duk pegang ia baru boleh nak naik gitu. Kalau lepas jatuh tu. Sebab tu ulama yang kata pasti kena kita tu cari tempat gantung bagi dia. Orang panggil muta'allaq dia tu, tempat dia nak gantung tu. Tempat dia nak gantung tu. Baik. Jadi ia kata sesungguhnya perkara tadi itu wa emah kita takdir tempat nak gantung tu kita nak buat tempat yang nak gantung tu wa emah fi'il. Boleh kita kata dengan fi'il. Boleh kita buat pak gantung tu diri kalimah fi'il, ataupun tempat gantung dia tu kena kepada isim. Tengoklah. Tengoklah apa-apa yang kita nak akan royak ni. Tapi pada asalnya gitulah. Pada asalnya gitu. Nak gantung di fi'il pun boleh, nak gantung di isim pun tak apa. Tu dia. Dan diri isim tadi tu dibagi pula lah oleh para ulama kita. Ada hak isim jami', ada hak isim mushtaq. Tu pak isim jami', isim mushtaq tu lagi kita akan tengok makna ia lagu mana. Tetapi katanya ulama dalam masalah ia nak berikan tempat ia nak gantung ni pada sini ni hak gagah sekali di kalangan ulama-ulama cara masalah ni ia kata tempat nak gantung bagi jar majrur ni gantung di kalimah fi'il. Awak apa? Sedangkan dulu ayat kata di fi'il pun boleh, di isim pun boleh. Awak apa kata nak gantung di kalimah fi'il? Lebih kuatnya. Kerana asal pada beramal itu diri fi'il. Kerana asal pada beramal tadi tu kena kepada diri fi'il. Diri fi'il tu. Baik. Dan fi'il ni lah orang panggil kata kerana amal itu asal pada fi'il. Dia itu forok pada isim. Baik. Kalau gitu bahwasanya lagi kita tahu dah. Kata dia ni kena gantung di diri fi'il. Kemudian fi'il tadi tu hak aula, hak eloknya kita tak mutaakhir, tak lek belakang, jangan tak depan. Tak lek belakang. Tak lek belakang. Lagu mana rupa? Tu lagu mana rupa? Yakni asalnya kita takdir gini. Katanya para ulama yang kata gini. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Makna kata dengan nama Allahu Jalla wa'ala, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani itu, aku itu nak susung kitab. Tu dia tak sewi tak kata u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Awak apa? Kerana dia itu tak mendahului di atas nama Tuhan tadi itu dengan gapo-gapo. Nak tak nama Tuhan dulu depan, kemudian takdir tu tak di belakang. Harus tak ada gapo. Bahkan lagu ni membawa kepada kata gapo? Membawa kata kita dapat khususiat pula kata kita ni nak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Aku nak tulis buku ni aku nak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Lain daripada tu tak.
Tu dia. Tak. Baik. Kemudian setelah daripada kita tahu dah gitu tu, kita kata sebab gapo takdir alif atau apa tak takdir abtadi'u. Tu apa tak takdir gitu? Karena kalau kita takdir abtadi'u, makna kata kita takdir dengan cara umum. Aku mula gapo? Mula nak minum, mula nak tidur, mula nak makan, mula nak gapo? Ya banyak. Tapi kalau kata u'allifu, aku nak tulis buku, ni khusus. Lebih aula, lebih utama. Tempat takdir tu pun kita kena pergi dengan cara hak khusus, lebih utama daripada hak umum. Tu lebih daripada hak umum. Tu dah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ tu katanya para ulama pakainya al-ba listi'anah. Gapo mana ba listi'anah? Yakni pakai ba untuk beri makna kita beri pertolongan, minta pertolongan. Mana aku ni minta pertolongan. Aku ni minta pertolongan dengan nama Tuhan. Masalah kata gitu. Aku nak tulis kitab ni, aku nak minta pertolongan dengan nama Tuhan. Gitulah maksud. Gitu maksudnya. Kalau gitu, takdirnya para ulama ia kata bismillahi u'allifu hala kauni musta'inan. Takdir gitu. Bismillah dengan nama Allah, aku ni nak susun buku, hal keadaan aku itu musta'inan, minta tolong, minta bantuan, minta kekuatan. Daripada siapa? Daripada Allahu Jalla wa'ala. Kalau nak pakai ba makna apa? Pakai ba makna listi'anah. Boleh ke tak nak pakai ba makna lil musahabah? Mana serta? Boleh ke tak? Boleh. Serta ala wajhit tabarruk. Di atas jalan ni kita nak mengambil berkat. Lagu mana nak takdir pula? Takdir gini. Bismillahi Bismillahi mutabarrikan bihi. Ataupun Bismillahi hala kauni mutabarrikan bihi. Dengan nama Allah, hal keadaan aku itu mengambil berkat dengannya, iaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak pakai bal musahabah, tak apa. Wa imma pakai bal makna isti'anah, wa imma pakai bal makna lil musahabah. Tu dah. Tu dia. Kemudian ba orang panggil harah ja. Ismi, isim majrur. Kemudian diri dia tu ismi tadi tu hazah. Kita hazah lah alih tu dah. Bismi tu maka kalimah ism orang panggil jadi mudhaf pula. Allahi lafzul jalalah bagi jadi mudhafun ilaih. Kalau gitu kita perhati di bismillah tadi tu bismillah tadi tu kita perhati kata ismi orang panggil isim nakirah. Tak kira tu. Isim nakirah dia idafah kepada lafzil jalalah. Isim nakirah dia idafah kepada lafzil jalalah. Lafzil jalalah ni orang panggil kata gapo? Orang panggil kata lafaz yang menunjuk Allah tu. Lafaz Allah tu lafaz nama yang menunjuk di atas zat yang maha suci daripada segala kekurangan. Tu dia. Maka katanya para ulama, kaedah katakan, kaedah di sisi usul, ulama usul fiqh kaedah katakan, tanda kaedah kata annal lisman nakirata idza udifa ila ma'rifatin afada al-umum. Tu bahawa sesungguhnya isim nakirah apabila diidafah kepada isim ma'rifah, afada al-umum, nescaya dia itu beri faedah umum. Tu mana? Kalimah ismi orang panggil isim nakirah, Allah isim ma'rifah. Maka idafahkan lafaz isim kepada Allah, orang panggil idafah isim nakirah kepada isim ma'rifah. Katanya ulama usul fiqh, dia kata isim nakirah apabila diidafah kepada isim ma'rifah umpama ni beri faedah umum. Beri faedah umum. Tu kita nak terjemah lagu mana?
dengan nama. Dengan nama. Nah, dengan segala nama, kalau kita terjemah gitu, dengan maksud dia, dengan segala nama bagi Allah. Dengan segala nama bagi Allahu Jalla wa'ala. Boleh. Sebab apa? Sebab kita terjemah dengan murah, kita idafat tu. So, tu dalil mana pula tepat kita nak faham Quran ni, lagu mana pula kata isim nakirah tak kala dia idafatkan kepada isim makrifah, beri pada umum, kita tebik, makna kata kita pakai, guna. Ini kaedah di atas ayat Quran hak mana? Di sini katanya ulama, satu daripada misal tu, ulama kita buat misal kata wa in ta'uddu ni'matallahi. Tu kalimah nikmah tu, kalimah nikmah tu orang panggil kalimah nakirah tu. Allah kalimah makrifah, maka kalimah nikmah ni mufrad, dia mufrad, tetapi dia itu isim mufrad tapi nakirah, idafatkan kepada isim makrifah iaitu Allahu Jalla wa'ala, beri faedah umum. Sebab tu ulama kita terjemah kata wa in ta'uddu, jika kamu itu membilang segala-gala nikmat. Segala-gala nikmat, mana segala-gala nikmat bagi Allahu Jalla wa'ala. Ni'mah di situ tu tafsir ulama bermakna ni'am. Bermakna ni'am, ni'amillah. Ni'am Allah, makna kata segala-gala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Tu makna hak ulama kita beri kata kalimah nakirah apabila idafat kepada isim makrifah umpama bismillah ataupun ni'matullah, beri faedah umum. Tu dia. Pas nak takrir makna tubik lah maknanya. Nak pasal tubik makna hak kita buat ulama kita tak kaedah tu, kita nak faham lagu mana. Bahagi ni. Dia kata bismillah ai bikulli ismin huwa lillah. Yakni dengan tiap-tiap nama yang mustahak bagi Allahu Jalla wa'ala. Yang menama sama bihi nafsahu. Ya Allah Ta'ala menamakan, ya Allah Ta'ala menamakan dengan dia akan dirinya, akan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita dengar daripada hadis Nabi SAW, katanya para ulama yang mensyarahkan akan ini kaedah ni akan Rusia sini ni, dia katakan dia kata bismillah ai bikulli ismin huwa lillah. Yakni dengan tiap-tiap nama yang mustahak bagi Allahu Jalla wa'ala, sama bihi nafsahu. Ya Allah, yang telah Allah Ta'ala menamakan dengan nama tadi itu akan dirinya sendiri. Allah Ta'ala yang letak nama tu, bukan kita pandai-pandai. Au anzaltahu fi kitabihi, ataupun Allah Ta'ala itu menurunkan nama-nama itu sebut di dalam kitabnya. Au allamtahu au allamahu ahadan min khalqi, ataupun Tuhan mengajarkan kepada hamba yang Tuhan nak bukakan kata nama Tuhan tu nama gini, hak tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Sebab tu nama Tuhan 99 tu hak tu hak ghalib. Ada lagi nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tak bukakan kepada semua orang. Tetapi terkadang Tuhan buka pada orang yang tertentu. Au allamtahu au allamahu ahadan min khalqi. Nabi doa dengan doa ni. Au ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi 'indak. Indahu subhanahu wa ta'ala. Ataupun ya Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, dok taruh lagi di sisinya, ada lagi ilmu nama-nama Tuhan tadi. Tu dia. Nampak je tak? Tu Allah kata bismillah maknanya ai bismi kullin. Bismillah ai bi kulli ismin huwa lillah. Dengan semua nama yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan menamakan dirinya dengannya. Tu dia. Habis itu. Kalau gitu boleh tubiknya makna yang kita faham daripada ulama kita dok berikan huraian, ia kata falladhi, yang kita itu minta tolong dengan nama Allah, sesungguhnya kita minta tolong dengan setiap nama yang mustahak bagi Allah. Tu makna sebab tu bismillah tu yang besar.
Seolah kata kita minta tolong dengan segala nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut di atas lidah kita tu masuk habis hak lain. Nampak tu tak? Tu nak kita pehewi jadi molek tu lah. Tu dia. Sebab apa boleh tubik lagu tu? Kita ulang pula sekali lagi. Kerana lafaz is, iaitu kalimah ism tadi itu orang panggil isim nakirah. Dia idafat kepada a'rafil ma'arif. Semakrifah sekali, iaitu apa? Lebih makrifah daripada isim dhamir lagi, iaitu lafaz al-jalalah, iaitu lafaz Allah. Lafaz apa? Lafaz Allah. Tu lafaz Allah. Habis situ. Hai tu dah. Baik. Kalau gitu, bismillah ni di atas pendapat dia hak sahihnya, makna kata lafaz Allah ni duk khilaf pula ulama. Setengah ulama kata dia ni isim alam yang mushtaq, bukan jamid. Allah ni iaitu isim alam ala zat al-muqaddasah, iaitu satu nama yang menunjuk kena di atas diri Tuhan yang sempurna, tak ada tidak ada kekurangan. Setengah ulama yang kata isim ni isim jamid. Allah ni, lafaz Allah ni jamid, khilaf pula di kalangan ulama. Maka makna gana isim jamid dengan isim mushtaq. Sini hak kita duk janji sani. Yakni makna isim jamid ni yakni dia tak menunjuk di atas sifat. Makna dia tak tunjuk di atas sifat yang bersifat dengan itu nama, yang tak tunjuk. Tak ada menunjuk di atas sifat. Bahkan dia tu tidak tak menunjuk di atas sifat, bahkan dia menunjuk di atas zat saja. Di atas zat saja. Faham tak? Di atas zat saja. Sebab tu katanya setengah-setengah daripada ulama hayam jalan kata lafaz Allah ni isim jamid, bukan isim mushtaq. Makna banyak daripada Imamatul Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan ni kuasa dengan zat, tak kan? Dia dengar dengan zat, lihat dengan zat, bukan dengar dengan sifat pendengar, bukan lihat dengan sifat pelihat. Ya tak kata gitu tu dia. Tapi katanya para ulama ahli sunnahnya, ini tak pendapat yang tak betul. Pendapat yang renyok lah kalau kita kecek mudah-mudah. Nampak tu tak? Bahkan hak betulnya lafaz Allah ni orang panggil lafaz mushtaq. Asal dia al-ilah. Asal dia lafaz al-ilah. Lafaz al-ilah. Kama dia hazahkan hamzah tadi itu supaya nak jadi rengi sebut. Tu. Apabila hazah hamzah tadi, dia berjumpa lah di antara lam yang pertama yang sakin tadi dengan lam yang kedua yang dia itu berbaris. Maka dimasukkan. Makna kata dimasukkan lam yang pertama tu masuk dalam lam yang kedua. Lepas tu buh tasdid masuk atas tu lah. Buh di atas, tasdid masuk di atas tu. Tu sebab tu sebutnya asalnya Allah tak itu. Sebab Allah gitu. Tapi hak ni khususnya orang yang guru ni yang gini. Lafaz Allah tu ya asal lam ni kalimah lin kan? Harful lin kan? Tak boleh nak sebut jadi tafkhim, nak jadi kasar tak boleh. Tetapi dak ulama kata thumma fukhima lit-ta'zim. Kamari kita sebut dengan cara kasar tadi untuk nak membesarkan, sebut Allah. Gitu. Tak sebut Allah gitu dak. Kita orang Melayu ni sebut mudah Allah. Tu. Mudah kita sebut. Tapi orang hak bukan lidah kita daripada orang hak bukan kita lah. Makna kata orang hak lain-lain tu terkadang jadi susah nak sebut. Tu dia. Tu dah. Baik. Itulah setengah daripada apa? Setengah daripada makna perselisihan di kalangan ulama kata dia ni mustaq ke, dia ni jamid ke, sebagaimana kita royak dah sani. Baik. Kalau gitu takrir tu baik mari dia ni mustaq daripada kalimah al-ilah. Ilah ni di atas wazan fi'al. Atas wazan apa? Atas wazan fi'al dengan makna maf'ul. Dengan makna maf'ul. Ilah bermakna ma'luh, ai ma'bud. Tu kalau gitu
Bismillah yakni bismil ma'bud. Bismillah ay bismil al-ma'luhil haq. Ma'bud ataupun ma'luh. Ma'luh ni bermakna ma'bud. Yakni Tuhan yang patut layak kita ibadat kepadanya bil haq, dengan benar. Sebab zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Mana kata lain pada Tuhan, ada ibadat tu batil belaka, tak kena. Nah, tak ada hakikat pun, dia tak mustahak kita ibadat pada dia. Umpama lembu lah, matahari, bulan, bintang kata gilah. Nah, hatu ke apa nama dak, dia tak mustahak. Mustahak iaitu Allahu Jalla wa Ala. Sebab tu ulama kita ya buh qaidun, buh kaitan kata bil haq, makna hak yang benar, yang patut layak kena sungguh kita ibadat kepadanya. Kalau gitu, dia ni mustaq daripada lafaz ilah. Ilah ni di atas wazan fi'al. Nah, fi'al ni dia pecah dua. Ada makna fa'il, ada makna maf'ul. Di sini makna maf'ul, bermakna ma'luh, makna ma'bud, perkara yang kita ibadat padanya tu. Yakni bismillah ay yakni bismil ma'budil haq wa huwa Allah, iaitu Allahu Jalla wa Ala. Tu. Dan ilah ni pecah, ambil daripada al-uluhiyah, ambil daripada Tuhan, kalimah al-uluhiyah. Tu. Kerana apa? Kerana ilah sebagaimana kita ayatlah di atas wazan fi'al, dia mustaq daripada al-uluhiyah, dan uluhiyah bermakna al-ubudiyah. Sebab tu katanya ulama, dia kata fulan ta'allaha. Fulan ta'allaha, seorang itu ta'allah. Apa makna ta'allaha? Ai bermakna ta'abbadah, bermakna ta'abbad. Dia ni orang duk sedang-sedang duk ibadah. Sebab tu katanya Ru'bah Ibn Hajjaj. Ru'bah Ibn Hajjaj yang meninggal pada tahun 145 Hijriah. Orang tu lah, mana kata orang duk pensyair Arab. Dia katakan lillahi darul ghaniyatil lillahi darul ghaniyatil muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Min ta'alluhi. Tu. Lillahi darru. Apa makna lillahi darru? Katanya para ulama, yakni lillahi darru, yakni perkara yang keluar tubik daripada benda hak bagus, hak molek. Perkara hak keluar tubik daripada benda hak bagus, hak molek, panggil lillahi darru. Uslub Arabi orang panggil. Kita nak puji, kita nampak satu perkara yang elok di mata kita, kita rasa seronok kita tengok, kita kata lillahi darru. Boleh kita kata kita. Nampak ni apa panggil uslubil Arabi. Al-ghaniyat. Al-ghaniyatil muddahi. Al-ghaniyatil muddahi. Makna kan al-ghaniyat. Al-ghaniyat ni jamak daripada ghaniyah, iaitu apa? Seorang perempuan yang janguk. Seorang perempuan yang janguk, yang dia itu terkaya daripada Makkah. Makna orang janguk pada asal. Orang janguk pada asal. Nampak tu tak? Dia tak ada pakai ia lagu pakai hudah-hudah gitu. Nampak janguk. Orang janguk pada asal. Nah, kalau orang tak janguk pada asal tu, bahasa dia lah. Tengok pun setara tu, ya. Nampak tu tak? Ni makna kata al-ghaniyatil muddahi. Tu, baik. Kalimah muddahi ni makna kan? Ai madah. Makna kata puji. Makna puji. Makna kata Allah comel sangatnya kita boleh tengok orang janguk. Makna diri dia tu terpuji dah. Dalam arti kata diri dia tu janguk dah. Tengok pak tu rasa sedap mata. Nampak tu tak? Benda hak yang molek tu. Tu dah. Tu dia. Sabbahna hak naknya belakang ni. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Mana kan? Yakni sabbahna lafaz subhanallah tu lah sabbahna. Wastarja'na, istarja'na ni lafaz inna lillah tu. Min ta'alluhi, daripada ta'alluhi. Maknanya ta'alluhi yakni min ibadati. Kalimah ta'alluhi dalam bahasa Arab ni yakni daripada ibadah. Yakni gapo baik syair dengan cara umumnya maksud yakni
dia ini orang Arab ni menjadikan tasbih dan tarji'. Tarji' ni mana kata kita nampak gapo-gapo kena musibah, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kata ini satu juzuk daripada kita ibadatkan kepada Allahu Jalla wa Ala. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat kata bahasa Arab ni kita kena kembali klik kepada orang Arab lah. Kata dia faham makna ta'alluh ni makna mana? Bermakna ta'abbud. Maka kalimah ilah bermakna al-ma'luh. Makna kan ma'luh? Bermakna ma'bud. Tu dia. Baik. Kalau gitu, habis di situ. Itulah maksud daripada apa? Maksud daripada lafaz yang kita itu royak tadi. Kalau gitu kesimpulan sebagai akhir, sahihnya pendapat yang betulnya bahawa sesungguhnya lafaz Allah iaitu apa yang isim alam ala zat yang mushtaq. Yang mushtaq. Mana kata mushtaq ambil daripada apa? Ambil daripada kalimah ilah tu. Ambil daripada kalimah ilah, dan Allah tadi itu isim yang menunjuk di atas sifat. Yang menunjuk di atas sifat, makna ma'luh. Makna kata lafaz Allah ni iaitu satu zat yang muqaddasah, yang suci dia daripada kekurangan, yang patut layak kita ibadatkan kepadanya. Nampak tak tu? Yang patut layak kita ibadat padanya. Ada orang kata dia tu isim jamid, tidak menunjuk di atas sifat, bahkan menunjuk di atas zat yang sunyi daripada sifat. Itu adalah perkara pendapat yang kurang betul mana lah. Yang pendapat yang kurang betul mana. Baik. Nampak kena hari ni tu situ dululah. Lepas tu kita nanti masuk Ar-Rahman Ar-Rahim pada mabahas yang lagi akan datang lah. InsyaAllah kita pergi ni sebagai kita nak mengaji lah ni. Bukan makna kata kita nak baca rugi gitu tak. Kita nak ambil faham. Kita pergi sikit sebagaimana orang mengaji lah. Orang nak ngaji tu boleh ngaji lah. Orang tak usah ngaji tu biar tak usah duduk situ lah. Tak usah duduk dengan mula. Orang tak usah mengaji nak kan dia malah dia awal. Orang malah ni tak boleh nak kira kat dengan dia. Kita buat kira dengan orang yang nak mengaji. Habis itu dulu. InsyaAllah kita masuk pada jalsah yang lagi akan datang. Mudah-mudahan kita dapat faham dengan cara molek dan bagus tentang akan ini fahami. Akan ini kita lah maksudnya. Pada akhir ni, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.